Bismillahirrahmanirrahim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak terhadap langit. Lalu dijadikannya 7 lapisan langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat 29. Tahukah anda bahawa sebenarnya fenomena alam ni merupakan antara salah satu kuasa daripada Allah SWT yang diturunkan kepada umat manusia supaya kita sentiasa mengingati akannya. Betul kata saudara Hafizi. Dapat banyak kekuasaan Allah yang dapat kita ketahui melalui melihat fenomena alam. Oleh itu, sebagai umat beriman, kita sebenarnya mengetahui dan membincangkan tentang fenomena alam. Ya, seluruh. Saya, Muhammad Syamil bin Samsul. Saya Muhammad Damin Azman. Oh, hello. Assalamualaikum. Saya Muhammad Ashraf. Hai, saya Muhammad Takif bin Azman. Dan saya Muhammad Hafizi bin Hashim membawa anda semua daripada Jabatan Fakulti Sains Teknologi dan akan merungkaikan kepada kamu semua berkenaan apakah itu pandang alam dan bagaimanakah kita sebagai manusia boleh mengingati Allah hanya dengan memandang alam ini. Min, tengah guru. Benar tu. Tak jadi tempat berlindung ah. Betul je kawan. Kita sepatutnya mencari berteduh. Kalau teruskan syuting nanti hujan demam pula kita. Lagi tak siap kerja kan? Jom. Dia macam tu apa dulu. Jom. Hai, jumpa juga tempat berteduh. Baik, siapa tu? Apa tu? Dia tengah pandang tengah healing tu. Kan tu saudara kita Takif. Oh, Takib Oh, dia mata gua ni. Takib. Oh, Takib. Takib. Dia tak dengar pun. Allah yang menggerakkan angin dan angin itu mengangkat awan. Angin itu meniup dan membawa awan yang kecil-kecil bergabung menjadi awan yang besar. Kemudian Allah membentangkan awan itu di langit. Kita rasa macam aman sahaja kalau dapat naik ke awan dan berterbangan di sana, bukan? Allah nak beritahu yang awan yang indah itu, dialah yang meletakkannya di langit. Kemudian Allah menjadikan awan itu bergumpal-gumpal. Ada bentuk-bentuk gugusan yang kadang-kadang kita tengok macam bentuk binatang, bentuk tangan, bentuk itu, bentuk ini. Ia juga boleh bermaksud yang berlapis-lapis. Kalau zaman dulu, orang tidak tahu. Tapi kalau sekarang kita naik kapal terbang, baru kita tahu rupanya awan itu ada lapisan atas dan ada lapisan bawah. Masya Allah, betul-betul menghayati ya member hidup orang ni. Betul tu. Banyak betul ilmu dia. Tuan, duduk sini pun dah banyak benda boleh dengar. Betul lah. Gagaknya apalah yang dia terfikir tadi? Gigi, Syamil. Dari mana ni? Tak ada lah tadi, saya tak teduh nampak kau. Tengok tadi kusyuk benar pandang langit ni, hujan sebelah atas teduh pun tak ada respon. Oh, Jaka, minta maaf lah. Lupa. Telefon seorang kejap je. Lagi nak balik pulang nak ke Tasik. Oh, iya ke? Nak ikut boleh? Boleh. Jom lah. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Adam. Kami. Takif, Hafiz ni. Buat apa dia ni? Tak adalah aku tengok tasik kan. Tiba-tiba aku teringat. Korang tahu tak ada fenomena di mana dua air tasik yang tak pernah bertemu? Air Tasik tak bertemu. Bukan air tasik, air laut. Air laut. Dua laut tu tak boleh bertemu. Tak boleh macam mana ni? Itulah korang kena tahu. Ini fenomena alam ni. Ini memang fenomena keajaiban alam, betul-betul ajaib lah. Masya-Allah. Itulah buktinya kehebatan Allah SWT. Korang pula, air kalau kita campur mesti bercampur kan? Tapi dengan adanya kehebatan Allah SWT ni, dua air laut ni tak pernah bercampur dalam semua hidup pun. Sampai saintis pun terkejut. Ibarat minyak dengan air. Ya, dia lebih kurang macam tu. Ya. Masya-Allah. Hebat kan? Hebat. Alhamdulillah, air hujan yang diturunkan oleh Allah mempunyai barakahnya. Barakah yang dapat menyuburkan tanah. Tanah tu dah ada potensi, tapi tak dapat tumbuh pokok kalau tak ada air hujan. Dan Allah tetapkan air hujan itu turun mengenai mana-mana hamba yang dikehendakinya. Jadi ada tempat yang dapat air hujan dan ada tempat yang tidak dapat. Keputusan ini ditentukan oleh Allah sendiri. Hujan adalah sesuatu yang menggembirakan manusia. Sampai ada yang akan menari-nari dalam hujan. Terutama sekali kalau sudah lama hujan tidak turun. Kerana tanaman, binatang dan tanah memerlukan hujan untuk kelangsungan hidup. Mereka amat gembira walaupun sebelum itu mereka telah berputus asa kerana hujan lama tidak turun.
Kita mungkin tidak berapa terkesan dengan ayat ini kerana negara kita ada banyak hujan. Tetapi, kadang-kadang Allah beri kita rasa kemarau juga apabila hujan sudah lama tidak turun. Waktu itu kalau kita teringat ayat ini, maka tahulah kita kepentingan air hujan ini. Korang juga tahu tak sebenarnya ada lava dalam laut? Dan lava tu tak pernah mengeras macam mana lava kena air. Hebat kan? Lava kan panas. Itulah yang peliknya. Dan suhu sekitar lava, air sekitar lava tu pun tak berapa panas. Dan laut yang pada dalam tanahnya ada api. Surah As-Sur ayat ke-6. Kuranglah. So kalau kita bayangkan kalau lava kena air kan, lava tu mengeras, air tu memanas, menguap kan. Tapi yang ni lava dalam laut ni tak pernah mengeras, tak pernah pun air tu panas. Lava ni juga bagi banyak kebaikan jugalah dekat dalam kehidupan dasar laut. Ingat kita macam lava ni mematikan kan. Tapi sebenarnya banyak hidupan laut kat situ. Karang-karang, tumbuh-tumbuhan. Sebab lava ni banyak jugalah bagi faedah kepada air laut tersebut. Jadi itulah lava dalam laut. Kurang. Okey lah. Aku hantar Kim ni ada hal sikit nak kena buat ni. Okay, terima kasih untuk hari ni. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei. Ji, Buat apa? tengok ni nasi ni ada kat sini. Nasi. Tadi mati kan kecil ke? Tak, sebab bila tengok balik, yelah ni pun dah besar nasi. Belum lagi laut. Ini yang kita nampak. Cuma kita tak nampak lagi. Pernahkah anda terfikir bagaimana alam ini terjadi? Kewujudan alam dari konsep sains barat dengan bermulanya Big Bang. Apa itu Big Bang? Teori ini wujud pada awal abad 20. Big Bang adalah di mana lahirnya alam ataupun dunia ini. Ini bermaksud apa yang terjadi sebelum Big Bang tidak wujud dan tidak masuk akal. Ini kerana mereka memerlukan data yang mereka peroleh dan lihat. Lebih dari itu, teori sains adalah terhad. Tapi, apa kata ilmuwan Islam pula? Dipetik daripada surah Ad-Dariyat ayat 47, yang bermaksud, dan langit itu kami dirikan dengan kekuasaan kami dalam bentuk bidaan yang kukuh rapi. Dan sesungguhnya kami adalah mempunyai kekuasaan yang luas, tidak terhingga. Ayat ini menceritakan penciptaan alam dan seterusnya bumi. Ayat ini juga memberitahu bahawa ada kuasa yang lagi besar dari kita. Ada kuasa yang manusia tak boleh bayang. Kuasa ini jugalah yang mencipta kita semua. Jelaslah bahawa konsep Big Bang ini bukanlah benda baru tetapi timbul daripada barat apabila ilmu dan teknologi sudah berkembang pesat. Al-Quran terlebih dahulu menceritakan bagaimana terjadinya fenomena ini. Dengan berpandukan ini, kita dapat mengembangkan lagi pengetahuan sedia ada serta menambahkan cerita kita terhadap Tuhan. Saya akhiri dengan ayat surah An'am ayat 88. Dan engkau melihat gunung ganang, engkau menyangkanya tetap membeku padahal ia bergerak cepat seperti bergeraknya awan. Demikianlah perbuatan Allah yang telah membuat tiap-tiap sesuatu dengan serapi-rapi dan sebaik-baiknya. Sungguhnya ia amat mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. Masya Allah. Syami, hari ni banyak betul dapat kita dengar. Jumpa Takib lah, jumpa Adam, jumpa Ashraf. Banyak betul benda yang diorang cerita. Boleh cakap hari ni macam banyak betul info yang masuk. Kan? Betul kata kau Fizi. Banyak betul ilmu tentang kekuasaan Allah yang dapat kita ketahui melalui fenomena alam je. Betul lah orang cakap. Kita kalau amalkan konsep fikir dan zikir, kita akan sesat. Kita tengok satu fenomena, kita fikir. Lepas tu kita zikir, kita ingat kepada Allah. Maka kita sebagai umat Islam sewajarnya menghayati tentang fenomena alam. Kerana di setiap fenomena itu ada kekuasaan Allah SWT. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد